baca 3 kul. So dia nak ludah kanan dengan kiri dia. So dia ludah kanan 3 kali. Lepas tu nak ludah kiri. Secara tiba-tiba dia nampak ada benda putih. Cik Ponti, babe. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali dalam Physics Cream. Malam sepi berteman kembali. So macam biasa, setiap kali episod dalam Physics Cream aku akan bersembang sikit dengan korang. Ada yang cakap macam intro tu panjang, macam tak payah sembang lah, terus cerita je lah. Tapi aku rasa macam better aku cerita-cerita dengan korang kan. Sebab benda tu akan membuatkan korang rasa macam dekat kita orang, dan kita orang pun rasa dekat dengan korang kan. Sebenarnya aku tak ada apa-apa nak update minggu ni. So kita teruskan kepada kisah kita malam ni, iaitu 3 kompilasi kisah baru yang aku bagi nama Kisah Seram Rumah Pusaka. So kalau cerita pasal rumah pusaka ni memang bagi aku ramai lah ada pengalaman seram kan. Sebab macam aku pun, rumah kampung aku dekat sekian-sekian tempat kan, banyak lah kisah seram. Kalau nak cerita memang aku rasa panjang gila. Tapi dia cerita pendek-pendek, like macam kau nampak ni, lepas tu benda tu datang sini, sampai ada yang kencing kat tilam ni. Bukan orang kencing kat tilam, benda tu kencing kat tilam. Kau bayangkan macam mana orang yang stay kat rumah tu. Untuk kali ni aku takkan buka cerita pasal rumah kampung aku lah. Sebab aku rasa maybe boleh simpan untuk episod akan datang. Episod yang rumah pusaka part 2 ke part 3 kan. Hari ni aku nak kongsi beberapa kisah seram yang dikongsi sendiri oleh salah seorang member aku lah. Yang aku rasa memang malam ni cerita ni memang agak seram, dan aku harap korang enjoy lah. So kita teruskan dengan kisah pertama yang aku bagi nama Teman Sakat. So macam biasa, jangan lupa tekan button like, comment and share, tekan button subscribe and bell notification sebelum kita mula. Okay, tekan siap-siap supaya korang tak lupa. Okay, aku bagi 10 saat. Okay, aku tak tahu lah 10 saat ke dah, tapi lantak. Okay, kita teruskan kisah kita. So kisah ni berlaku dekat salah seorang member aku. Okay, kita panggil dia Zack. So Zack ni menceritakan bahawa kakak dia jenis seorang yang boleh nampak tau. Dia macam sixth sense punya orang. Kau bayangkan dekat rumah dia ni kan, rumah yang dia dibesarkan daripada kecil sampai besar, dia jenis yang sering boleh nampak tau. Boleh nampak benda tu, boleh nampak benda ni. Tapi masalah dia, nampak je tak apa babe. Benda tu selalu kacau dia. Benda tu selalu kacau sampai yang aduh, memang pisang lah. Kau bayangkan kalau kau boleh seorang yang boleh nampak, tapi benda tu dalam masa yang sama tahu kau boleh nampak dia. So kakak ni adalah, kita panggil nama dia Mia, bukan nama sebenar. Kakak ni adalah kakak kepada Zack, iaitu kakak ketiga pada adik-beradik dia. So si Mia ni daripada kecil dia dah diganggu tau dekat rumah. Lepas tu mesti orang rasa macam kau macam tu pindah je rumah, apa dia hal kan. Masalahnya kalau tak pindah rumah pun kena kacau babe. Dia duduk rumah tu, lepas tu dia pergi sekolah pun kena kacau babe. Kau bayangkan dia pergi tandas, dia nampak ada budak kat bawah tingki. Lepas tu ada satu waktu tu bila dia dah masuk alam pekerjaan, satu hari tu dia pergi ke LRT tau. LRT atau KTM macam tu lah, yang panjang gerak laju. So sementara tunggu stesen dia tu, kau bayangkan macam ni, tengah-tengah dia tunggu LRT stesen dia sampai, tiba-tiba si kakak nombor 3 ni, Mia ni, dia diam je tau. Then di tengah dia berjalan dengan kakak sulung, tapi kakak sulung ni tengok dia macam ni, dia diam, tunduk bawah tau. Okay, tapi tak sampai lagi, LRT tak sampai lagi, diam. Lepas tu kakak ni dah tak perhatian, sebab dia tahu adik dia ni boleh nampak. Lepas tu dia takut macam okay, nak jadikan cerita, dia tak pandang langsung, dia macam ni, ya kak. Lepas tu kakak sulung dia, kau okey tak? Pasal kau sembang je, atau tak kau main phone? Ni kau diam berdiri macam ni, ada apa-apa ke? Nampak? Akak dia dah tahu babe. Bila akak ni tanya, kau ada nampak apa-apa ke Mia? Tu si Mia ni macam ni,
kat depan ni. Akak dia dah macam kat depan kita. Kak, depan kita. Macam mana rupa dia? Kau bayangkan si Mia ni jawab macam ni. Mia ni jawab macam ni tau. Badan dia berdarah, baju kotor, badan berdarah, tapi tak ada kepala. Aku terfikir tau, kenapa Mia ni boleh bercakap dengan akak dia ni sementara benda tu ada kat depan. Rupanya benda tak boleh dengar, babe. Dia tak ada kepala. Masalahnya, kau bayangkan kalau kau dah nampak benda tu kat depan mata sementara tengah tunggu stesen, babe. Bukan kau tengah dalam perjalanan balik. Nak tunggu stesen boleh kena kacau. Kau bayangkan betapa teruk yang dia kena sakat. So lepas dia kata benda tu ada kat depan, si akak sulung ni siapa lagi? Tak apa Mia, kau baca je, baca apa-apa yang patut. Si Mia ni dia baca. So dah balik, macam biasa adik-beradik buka cerita kan. Mak, ayah ni Kak Mia nampak lagi benda-benda tu. Tu mak ayah dia dah risau lah, sebab daripada kecil sampai besar sikit kacau. So diorang pun panggil lah ustaz pada Darul Syifa kan. Dia panggil untuk ubatkan kakak dia ni. So ubat punya ubat. Alhamdulillah elok, babe. Elok. Sampai satu waktu tu dia dah kahwin, dah bahagia, dah lama gila dia tak nampak benda tu. Dan aku macam, ni perkembangan yang positif lah. Sebab kau bayangkan daripada kau boleh nampak, tiba-tiba tak nampak. Satu anugerah, babe. Tapi sampai satu waktu tu dia kena balik. Bila satu waktu tu PKP. Bila PKP dia balik ke Seremban tau. Ke rumah mak ayah dia ni. So dia tak dapat kerja kat KL sebab PKP waktu tu. Duduklah dalam sebulan, tak nampak apa-apa. Relax relax. Tiba-tiba bos panggil, babe, datang kerja kat KL balik sebab kerja dah boleh start. Waktu ni dah PKPB. Orang-orang dah boleh balik ke KL lah. Bila dah habis kerja, waktu tu dah malam. Dan dia nak balik ke rumah dah malam kan. So takkan dia nak balik ke Seremban. Daripada KL ke Seremban takkan nak balik macam tu kan. So dia baliklah ke rumah sewa dia. So biasanya dia kata akan ada roommate dan member dia yang masih lepak kat rumah sewa tu. Tapi disebabkan PKPB, tak ada orang kat rumah tu, babe. So tinggallah si Mia yang boleh nampak benda-benda ni berseorangan. So malam tu macam biasa, malam-malam sepi, dia pun masuk tidur. Dan dia jenis memang tak tutup lampu waktu tidur. Sebelum ni, bila dia nak masuk tidur, dia nampak dekat penjuru bilik dia ada lembaga, babe. Ada lembaga. Lepas tu buat tak tahu lah, sebab mak dia kata, Kak Mia, akak kalau nampak apa-apa jangan tegur, jangan ambil kisah, buat tak tahu je. Sebab bila akak takut, benda tu lagi suka. So si Mia ni okey. Kak Mia ambil lah nasihat mak. So dia tak tegur langsung benda tu. Dia memang tak kisah lantak kau nak buat apa kat situ, kau duduk di situ, jangan kacau aku. So dia masuk tidur dia tutup lampu. Tengah-tengah dia tidur, kau bayangkan dia tutup lampu, dia baring, benda tu kat ujung kaki, babe. Dia kata benda tu besar gila, dia warna hitam. Apa lagi memang terperanjat. Tiba-tiba badan kedempap. Bila badan kedempap tu dia macam Allahu Akbar. Tak boleh keluar Allahu Akbar tu. Dan dia kata sampailah laungan Allahu Akbar yang ketiga, baru suara dia lepas dan benda tu hilang. So sebab itulah dia tak tutup lampu. So berbalik kepada kisah kita bila dia dah masuk rumah sewa ni, yang sorang-sorang ni, yang benda tu masih trauma Yang pasal dia tak tutup lampu masih trauma. So bila dia duduk dekat rumah sewa dia ni, dia malam tu dia buka lampu, tidur. Tengah-tengah syok tidur, tiba-tiba dia rasa kat belakang dia macam ada benda. Kau tahu kan, bila orang panjat katil kau tahu rasa macam mana kan? Ataupun bila ada orang tidur sebelah kau tahu rasa macam mana. So bila dia tidur, tiba-tiba rasa benda. Dia pelik lah. Yoh, apa benda kat belakang aku ni? Roommate semua dah balik, siapa kat belakang aku ni? Lepas tu dia tak nak ambil kisah. Dia lelakkan mata. Kau tahu dia tak puas takutkan ikut belakang, dia muncul ikut depan, babe. Apa lagi si Kak Mia ni memang menjerit lah. Sebab dia kata muka orang tu muka pakcik tua, babe. Muka pakcik tua, tapi dalam bilik dia menghadap ke arah dia. Selepas tu dia pergi berubat. Lagi sekali dia berubat dengan mak mertua dia. Dan dia punya kesan
Sakat ni bukan menyakat si akak Mia ni, sampai keluarga belah mertua dia kena tau. Lepas tu dia kata diorang berubat dan alhamdulillah sampai sekarang akak dia dah elok dan tak nampak dah benda-benda tu. Terus Okey. Apa? Dah cuak dah. Tiba-tiba pula kan. Tak apa. Okey, dah aku nak ucapkan terima kasih kat Zack sebab kongsikan kisah ni. Ya, aku memang tak tahu macam mana akak kau boleh tempuh ini, dan tahniah untuk dia sebab berjaya harungi sampai ke tahap ni. So kita move up ke kisah kedua yang bagi aku tak kurang hebatnya dan tak kurang seramnya daripada kisah pertama, iaitu sebuah kisah yang aku bagi nama Sanggul Puaka. So kisah Sanggul Puaka ni mengisahkan pasal seorang budak yang aku bagi nama dia Amin. Okay. So si Amin ni adalah seorang pelajar pelajar IPT yang sering balik ke rumah kampung, okay? Rumah pusaka lah, rumah nenek dengan atuk dia. Nak dijadikan cerita, petang tu dia tengok adik-adik dia main kat luar rumah. Tengah-tengah main tu adik-adik dia semua panggil, Long, jom main. Sebab Along dia ni tengok daripada tingkap kan. So dia tengah tengok daripada jendela kan, tengok adik-adik dia main seronok. Lepas tu cakap, kalau lah kecil lagi mesti aku boleh join diorang yang seronok kan. Lepas tu si adik-adik ni panggil macam, Long, jom lah, join. Takkan malu kot sekali lah. Lepas tu dia kata, tak apa. Masuk dulu, Along masuk dulu. Korang main, maghrib masuk. Jangan lama sangat, nanti nak solat kat surau. Lepas tu dia pergi lah, masuk. Dia masuk dan dia teringatlah mengimbau kenangan bersama nenek dia yang dah meninggal 7 hari lepas. So sekarang tinggallah atuk dia seorang dekat dalam rumah pusaka tu. Dia nampak atuk dia ambil satu sanggul tau, simpan dalam peti dan letak kat satu almari lah. So dalam hati dia berbisik yang mengatakan macam, kenapa atuk ni simpan lagi sanggul ni kan? Sebab ni sanggul puaka, sanggul saka. Kenapa atuk masih simpan? Sedangkan nenek dah meninggal kan? Kenapa tak buang je? Sebab dia masih ingat lagi pada waktu kecil tu dia pernah dengar daripada dapur atuk dengan nenek dia pernah bersembang tau. So korang fahamkan dialog ni baik-baik, okey? So nenek dia kata, Yang nanti bila saya tak ada, awak tolong bagi sanggul ni dekat pewaris dia. Lepas tu si atuk dia kata, itulah awak, saya dah kata pergi buang, kan nanti tak pasal je. Lepas tu si nenek dia kata, nak buat macam mana, tak boleh bang, ni barang turun-temurun, barang pusaka, takkan saya nak buang macam tu. Lagi pun awak tahu saya pernah buang kan, tapi setiap kali saya buang, setiap kali itulah dia datang balik. Jadi nak buat macam mana, kena terima lah. Lepas tu si atuk dia, tak apalah kalau macam tu. Dan si Amin sendiri melihat betapa kuatnya benda ni menguasai dan mendampingi nenek dia. Sebab satu waktu tu atuk dia ni ada kenduri tau, ada jemputan kenduri, dan dia tinggal berseorangan dengan nenek dia kat rumah pusaka tu lah. Dan pada hari tu nenek dia pergi bersihkan kebun pisang kat belakang. Ui, aku rasa macam rumah kampung aku pula tu. Dia kata waktu ni dia tolong nenek dia. Walaupun nenek dia dah tua, dia kata memang kederat, memang orang muda lah. Silek main cantas-cantas batang pokok pisang kan. Tengah-tengah dia mencantas pokok pisang, tebang-tebang semua pokok yang ada, lalang-lalang. Tiba-tiba si Amin yang kena patuk, babe. Si Amin yang kena patuk, pak, dengan ular. Dia kena patuk, terus dia kata memang bengkak terus. Dia kena patuk, dia tengok kaki dia terus membengkak. Dia jerit lah, Nek, tolong Nek, Amin kena patuk. Lepas tu si nenek dia datang, tu kapau, datang. Sini Nek, tengok. Kaki dah bengkak, babe. So nenek dia ni cabut sanggul dekat dia punya rambut. Sap. Dia pergi letak kat betis Amin. Lepas tu dia baca, Lepas tu dia tengah baca-baca macam tu, secara tiba-tiba kaki dia surut, babe. Dia surut daripada membengkak tu jadi kecil sampai Amin kata dia rasa tau macam mana bisa tu ditarik keluar, seolah-olah ditarik keluar. Lepas tu dia tengok sendiri macam, uish, macam power gila nenek aku kan, sebab masa tu dia kecil lagi. Lepas tu cuba goyangkan kaki tu, okey tak? Lepas tu si Amin ni goyang lah, macam berdiri tau, siap berdiri. Uish, dia rasa macam kaki dia tak kena patuk. Memang dandan tu elok. Dia kata anak-anak nenek ni macam keluarga, adik-beradik mak dia lah, jenis yang jarang balik rumah kampung. Dia kata dalam setiap hari, dalam setahun tu sekali je, hari raya Aidilfitri je jumpa. Kalau tak, memang tak nampak batang hidung.
So dia kata Amin ni lah yang selalu teman nenek dengan atuk dia kat rumah kampung. Yang kira dia ni cucu kesayangan lah. Sebab dia kata adik-beradik yang lain semua kat bandar, mak dengan ayah semua duduk jauh, adik-beradik lain duduk jauh. Tapi dia daripada duduk IPT tu, dia sanggup datang balik ke kampung untuk lawat dan sentiasa menemani atuk dengan nenek dia lah. Atuk dia siap telefon dia, "Men, kau ada mana? Kat IPT lagi ke?" Kata Amin, kat IPT lagi. Kenapa ni Tok? So lepas tu atuk ni kata macam, bukan apa, atuk minta maaf lah kacau. Cuma itulah, nenek kau dia dah rindu sangat kau, sebut-sebut nama kau. Kalau kau ada masa nanti cuti semester balik lah. Lepas tu si Amin ni, insyaAllah takkanlah Amin tak balik. Selalu Amin balik kan, insyaAllah nanti Amin balik Lepas tu okey. So cuti semester dia balik lah. Lebih kurang dalam sebulan. Dia kata setiap kali semester dalam masa sebulan, waktu tu lah dia akan habiskan masa dengan nenek dia. Kemas serban ayam lah, tebang pokok lah, kemas cantas lalang-lalang semua. Dia kata dia lebih suka tengok nenek dengan atuk dia duduk rumah daripada buat kerja. Nak tidur ke, nak ngopi ke, buat kat rumah, tak payah buat kerja. So dia kata sampailah satu malam tu, dia kata dia tengah baca novel kat ruang tamu. Tengok macam kat rumah kampung aku lagi. Dia tengah baca novel kat ruang tamu, tengah baca novel. Lepas tu dia rasa ada benda lintas kat depan dia banyak kali tau. Kau bayangkan tengah baca novel, lepas tu dia macam, lepas tu lagi sekali macam, lepas tu dia banyak kali dia rasa macam pelik, macam apa benda ni. Lepas tu dia teruskan baca. Dia teruskan pembacaan sampailah satu tahap tu, dia rasa yang ada satu bilik khas tempat nenek dia bersiap lah, ada bunyi tau. So dia rasa macam siapa tu. So dia bangun lah. So dia bangun, nenek dengan atuk dah tidur lah. So dia macam tak apa, siapa pula kan. Kot-kot lah macam ada kucing ke, kang habis sepah bilik nenek dia, tak pasal je kan. So dia masuk lah, dia buka pintu tu, tak berkunci bilik tu, dia buka. So dia nampak lah ni seorang perempuan ni tengah berkebaya merah. Kau bayangkan berkebaya merah, sikat rambut menghadap ke tingkap yang dibuka. Tengah sikat rambut. Dan dia kata bau tu adalah bau nenek dia, yang selalu nenek dia akan pakai pada waktu malam sebelum tidur macam tu kan. So dia kata okey nenek, macam nenek apalah buat takut orang. Lepas tu dia ambil lah novel dia balik, dia duduk kat ruang tamu. Tiba-tiba dia tersentak. Dia rasa yang like, oh my god, nenek dengan atuk dah tidur lah weh. Siapa yang bilik tadi lah? Lepas tu dia dah mula cuak lah, macam astagfirullahaladzim, apa benda ni. Lepas tu dia pergi masuk balik. Dia masuk balik, benda tu ada kat situ lagi. Tengah elok dia berdandan kat situ. Si Amin ni dia tegur. Dia kata, nenek ke tu? Benda ni pandang bib. Dia pandang si Amin ni. Muka dia kata mata benda tu merah weh. Dan dia senyum sambil pandang ke Amin. So Amin ni macam, ya Allah, dia terjatuh. Lepas tu dia, nenek, atuk tolong. Lepas tu daripada bilik atuk dia, "Men, apa ni terjerit-jerit?" Atuk dia keluar dulu. Lepas tu baru dia nampak nenek dia keluar sambil ambil sanggul tu cucuk kat kepala tau. Lepas tu dia macam, "Atuk, ni." Lepas tu si atuk dengan nenek dia pun masuk lah. Atuk dia buat macam, "Apa kau ni? Ada benda ke?" Dia buka pintu, nak cek. Benda tu dah tak ada weh. Dan macam dia rasa macam, ya Allah, astagfirullahaladzim. Macam, "Men, mengucap banyak men. Kau nampak apa men?" Macam, astagfirullahaladzim. Lepas tu si nenek ni relax gila. Dia kata, "Okay, men, jom kita duduk tangga, cerita sikit nak. Meh." Lepas tu si Amin ni ikut je lah. Ikut kan, duduk lah. Lepas tu si nenek kata, Amin nampak apa tadi?" Lepas tu dia kata, "Nek, tadi Amin buka pintu sebab Amin dengar ada bunyi orang. So Amin buka lah pintu tu nak cek siapa. Amin nampak nenek tengah pakai kebaya merah. Bukan nek, Amin nampak hantu kebaya merah nek." Lepas tu si nenek ni macam, apa Amin ni? Tu kan tu. Itulah yang jaga keluarga kita." Lepas tu dia rasa macam, faham nenek ni. Dia rasa macam, bukan. Mana boleh macam ni, sebab dalam dunia ni kita bergantung harap pada Allah je. Benda selain Allah ni dah kira menyekutukan, kira syirik kan ni. Tapi dia tak cakap ada depan. Gila kau nak cakap depan nenek. Nanti kan kecil hati orang tua tu, dah masalah lain pula timbul. Cukup dengan masalah benda ni kan. Lepas tu sampailah satu hari tu dia dah
bila nenek dia dah sakit, so adik-beradik yang lain balik lah. Sekor-sekor kena kacau, babe. Kau bayangkan tengah-tengah lepak ramai-ramai, tengah baca Yasin kan. Untuk nenek dia ni, boleh dengar ada orang menangis daripada bilik, babe. Ada barang jatuh, pang. Lepas tu ada bunyi nangis dalam bilik yang dia nampak benda tu. Yang lain ni bila kena sakat je terus demam panas. Padahal si Amin dah relax lah, sebab dia kata dah biasa nampak benda merah tu, kebaya merah tu dah nak biasa nampak. So dia rasa macam tak apalah, hantar kau lah. So benda yang lain, adik-beradik yang baru sampai ni yang demam panas lah, lepas tu sampai pengsan kan. Dia kata benda nangis tu berkemungkinan lah, dia tahu dah berkemungkinan benda tu merajuk ataupun sedih sebab nenek dia dah nak meninggal kan. Pada waktu tu dah kritikal lah. So dalam waktu kritikal ni tiba-tiba nenek ni panggil tau. Tima. Lepas tu si mak kepada Amin ni datang lah, sebab nama dia disebut pada waktu kritikal tu lah. Datang. Ya mak. Mak dah minta sesuatu. Lepas tu si Fatimah ni, mak nak minta apa? Mak cakap je, nanti insya-Allah Fatimah tunaikan. Lepas tu nanti bila mak tak ada, Fatimah dah bersedia, Fatimah ambil sanggul dekat ayah Lepas tu si mak dia ni menangis lah, si mak Amir menangis sebab dah bercelaru waktu tu, sama ada nak tunaikan permintaan nenek dia yang waktu tu dah sakit, ataupun dia terpaksa berhadapan dengan saka ni seumur hidup. Tapi nenek dia sambung yang kata, tak apa Fatimah, mak tak paksa, tapi kalau boleh mak mengharapkan sangat kau terima warisan moyang kita ni. Sampailah satu waktu tu nenek dia betul-betul meninggal. Dan untuk pengetahuan korang, sanggul tu masih tak diterima. Setakat yang aku berjumpa hari ni dan baca, sanggul tu masih belum ada pewaris dia. Hujan. Harap korang dengar So untuk pengetahuan korang, sanggul tu masih tak berpewaris dan ia terus tersimpan dalam sebuah kotak di dalam sebuah peti yang bersih. So sebelum kita start, tadi kalau korang perasan masa sebelum video kedua, aku ada macam start macam pandang Fikri, interaction dengan Fikri lah. Kalau korang perasan lah, korang boleh tengok balik. Tak, yang tak ada. Tak ada, apa tu? Tak record. Cakap apa? Ni lepas kau cakap yang push sikit, tak serap gitu. Ada Yang video tu yang dapat record. So tadi masa sebelum kita masuk cerita ketiga ni, tadi sebenarnya kalau kau perasan dekat video kedua tadi, sebelum masuk video kedua, aku ada cakap yang macam uish, dah mula seram ni. Macam tu kan kalau kau perasan lah. Betul tak dia? Dia. So sebenarnya waktu tu Fikri kata dia nampak ada benda macam melambai tau. Kau bayangkan dekat, sebab luar ni ada lampu, ada lampu ni, lampu jalan kalorin. Dia nampak ada benda macam seolah-olah melambai dekat bahagian tingkat kita orang tau. Dan sekarang aku cuba pastikan yang mungkin tu bendera ke apa. Tapi sekarang dah tak ada bayang. Dan serentak dengan bila hilang je bayang tu, dia terus bunyi tau. Ada something bunyi dekat atas bumbung. Aku tak tahu, aku ingat tadi aku ingat cakap dengan Fikir macam kita habiskan je lah untuk cerita kedua ni. Tapi tak apa lah, aku teruskan dengan kisah ketiga. Aku minta maaf lah kalau cerita kali ni, video kali ni panjang sikit. Aku harap korang enjoy dan kita teruskan ke kisah ketiga kita, iaitu sebuah kisah yang aku bagi nama Bahana Harta Pusaka. Bahana Harta Pusaka ni berlaku pada seorang makcik yang bagi nama Makcik Kiah lah. Okay. So Cik Kiah ni dia dah pernah berkahwin tau. Dia pernah berkahwin dengan seorang lelaki, tapi akhirnya dia bercerai tak lama, jodoh tak lama. Dan kemudian dia kahwin lagi dengan seorang lelaki dan berkekalan, tapi dipisahkan dengan maut. Okay. Dan yang ketiga adalah kisah yang aku nak beritahu ni. Dia kahwin dengan seorang lelaki yang umur dia dah 70 tahun. Dikatakan bahawa sebenarnya makcik dia ni jenis yang baik hati. Dia jenis yang macam suami kedua dia sanggup jaga sampai mati tau. Dah daripada sihat, sakit,
waktu mati dia sentiasa bersama. So bila dia kahwin dengan orang tua yang umur 70-an ni pun dia kata dia tetap ikhlas nak jaga. So satu masa tu makcik dia ni jaga sampailah satu masa yang lelaki tua, pakcik tiri dia ni akhirnya mula kritikal. Mula nazak. So sakit demi sakit yang dia dapat, sehinggalah satu masa tu pakcik dia ni kata, awak buat satu wasiat. So ambillah kertas A4, dia tulis ada wasiat. Malangnya kisah ni terjadi bila mana belah si lelaki dia tak puas hati sebab dia kata belah makcik ni banyak dapat dia kan, daripada harta yang macam aku kata tadi, pakcik ni dia punya harta banyak. So banyak harta dia ni diberi kepada belah makcik pula. Faham tak? Dia bagi makcik ni sebab dia sayang sangat dengan makcik ni, jaga makan minum dia sampai sakit dia tetap jaga, ada sama susah senang. Sedangkan adik-beradik dia ni tak kisah pun, yang belah-belah pakcik ni tak kisah pun. So bila one day dia dapat harta yang banyak, yang belah-belah ni tak puas hati. Sampailah satu masa tu keluarga ni dah mula ada masalah. Sebab selepas dia terima harta pusaka, selepas dia dapat wasiat secara bertulis tangan tu, so dia kata dah mulalah satu persatu gangguan diterima oleh keluarga makcik ni. So dia kata Cik Kiah ni ada anak, dan anak ni selalu kena kacau bila dalam pukul 12 lebih pagi macam tu. So satu hari ni anak dia ni baliklah rumah sebab mungkin ada kerja kan. So dia balik rumah. Sebelum dia masuk rumah tu, dia nampak ada kelibat putih dekat pondok tau. Kau bayangkan nak masuk rumah lama kan, nak masuk rumah lama dia nampak ada satu benda putih, tapi dia abaikan. Sebab selagi kita takut, lagi benda tu suka kan. Tak apa, macam biasa dia ikut petua lama. Dia orang kata sebelum masuk rumah basuh kaki, balik malam basuh kaki, lepas tu ludah kiri dengan kanan. Lepas tu dia ni pun buat lah. So nak jadikan cerita, dia basuh kaki, baca 3 kul. So dia nak ludah kanan dengan kiri dia. So dia ludah kanan 3 kali. Lepas tu nak ludah kiri, secara tiba-tiba dia nampak ada benda putih. Cik Ponti babe, tengah macam ni. Macam ni pandang dia daripada pondok yang benda tu duduk, yang dia nampak putih tadi. Tengah macam ni pandang dia. So dia kata lepas dia nampak benda tu, dia istighfar, Astagfirullahaladzim. Lepas tu dia baca ayat kursi, dia tengok benda tu hilang. So lepas tu dia lari masuk rumah, dan alhamdulillah benda tu tak ikut masuk. Lepas tu dia pergilah dapur sebab dia kata dia haus, baru balik kerja. Lepas tu dia masuk rumah nak cari air. Dan dia pergilah dapur, tengah-tengah nak minum tu, dia dah ambil air semua nak minum, tiba dia dengar ada benda yang berbisik macam ni, bawa balik. Macam tu. Seolah-olah dia macam berkemungkinan dia ada bawa benda balik ke rumah. Lepas tu dia istighfar, Astagfirullahaladzim. Dia baca ayat kursi, lepas tu dia lari masuk bilik, tidur dia memang dah tak tenang dah waktu. Dah tak tenang sebab masuk tadi dah kena kacau. Dah masuk rumah pula, ada pula benda bisik. Dia masuk tidur, tapi tidur dia tak tenang babe. Tengah-tengah tidur kena hempak pula. Kau tahu dia kena hempak dengan apa? Sebab biasanya orang yang kena hempak ni, dia kata dia boleh nampak benda tu, cuma suara dengan badan je tak boleh gerak. Dia kata dia nampak Cik Chong babe. Cik Chong benda bungkus tu tengah hempap dia. Wah. Lepas tu dia rasa, ya Allah, dia jerit nama Cik Kiah ni. Macam mak. Tapi tak boleh gerak. Lepas tu dia buat istighfar banyak, dia baca ayat kursi. Lepas tu benda tu lepas tau. Lepas tu dia ambil Yasin. Dia letak bawah bantal dia dan dia tidur. Dan alhamdulillah sampai keesokan pagi tak ada gangguan. Keesokan harinya si makcik ni minta lah bantuan adik dia perempuan, mak si tukang cerita ni lah, adik-beradik makcik Kiah ni. So dia kata, kau ni tolong typekan surat wasiat dalam bentuk komputer, macam printing lah. Sebab kot-kot lah nanti mahkamah ke ataupun urusan-urusan formal kan nak bentuk secara, nak kertas ataupun hitam putih secara formal kan. So boleh tak tolong buatkan? Lepas tu dia kata boleh je. Lepas tu si mak dia ni buatkanlah, mak dia buat type. Tengah-tengah dia type, kau bayangkan tolong pun kena babe. Dia type sampai wasiat tu suku dah. Tiba-tiba mak dia ni tiba-tiba jatuh sakit.
sampai muntah darah, babe. Habis muntah darah, lepas tu dah muntah darah. Okey tak. Dah tu tak apa. Lepas tu nak sambung menulis, tak boleh, babe. Badan dia makin lemah. Lepas tu dia kata tak apa, dia pas pula dekat suami dia. Awak tolong buatkan Lepas tu dia rehat. So ayah dia pula buat. Ayah buat. Dia type. Tiba-tiba ayah dia pula sakit kepala. Pening yang gila-gila punya sakit. Kau bayangkan, pening yang gila-gila sakit. Lepas tu sampai dia pun tak tahan. Lepas tu terpaksalah anak ni, si tukang cerita ni lah, ambil tanggungjawab untuk tulis. So sebelum dia tulis, dia dah tahu dah, mak aku dah kena, kan? Si ayah aku dah kena. Ni kalau aku buat, siapa kena. So dia buka dekat komputer tu, dia buka ayat ruqyah sebelum start menulis. Dia pasang kuat-kuat, dia pasang okey. Dia rasa tenang, dia tulis, type. Sambung menaip dari satu perkataan ke satu perkataan, dia menaip. Lepas tu dia nak pergilah buka Google. Waktu tu dia kata nak cari format dekat Google. Lepas tu dia tengah buka Google, pop, tiba-tiba disconnect. Wifi tu mati secara tiba-tiba, kau tahu tak? Lepas tu dia pelik lah, kenapa tiba-tiba mati? Masalahnya, kau bayangkan, kalau kau tahu rumah kampung, kalau line dia teruk, kan, biasa lah kalau putus. Tapi kalau orang tu dah sampai pelik macam mana line dia boleh putus, means sebelum ni wifi dia laju, babe. Tapi tiba-tiba boleh disconnect. So dia rasa macam, ya Allah, benda ni pun sampai wifi pun dia kacau, babe. Lepas tu dia apa lagi, kata dia call cousin dia yang boleh berubat. Dia ada ilmu-ilmu macam ni. Sebab dia kata sebelum ni dia ada anugerah tau. Anugerah family dia, moyang-moyang dia yang pandai berubat. Tapi disebabkan diri dia ni terlalu macam sedikit kasar lah. So anugerah tu dapat dekat cousin dia. So dia panggil lah cousin dia ni untuk datang berubat. So tengah-tengah berubat tu, dia tengah berubatkan si mak ni. Si cousin datang berubat kan. Lepas tu tiba-tiba macam ni. Kau bayangkan macam ni. Macam tu. Tiba-tiba dia jadi orang lain tau. Dia jadi orang lain sampai yang tiba-tiba dia kata ni. So kau fahamkan dialog dia dengan si cousin ni. So dia macam ni tau. Macam ni. Aku kat mana? Aku kat mana? Lepas tu si mak dia ni yang tengah kena berubat ni kata macam, kat rumah lah, kat rumah. Macam, oh, rumah aku Lepas tu si mak dia kata, rumah kita lah, kan? Si benda kata, Assalamualaikum. Lepas tu mak dia jawab lah, Waalaikumsalam. Dia kata, buat apa hampa panggil aku sini? Lepas tu si mak dia kata, kita orang nak minta bantuan, sebab kita orang dah kena ganggu semua kan. Lepas tu dia kata, yang masalah dia ni, kau tahu tak dia cakap dengan siapa? Dia cakap dengan moyang, babe. Moyang dorang yang dah lama meninggal. Tapi benda ni masuk balik dalam badan. Aku tak tahulah benda ni macam betul ke moyang dia masuk badan tu, ataupun ni sebenarnya tipu daya syaitan belaka lah. So dia kata dialog tu berterusan. Dan nenek dia, moyang dia cakap macam ni tau. Si cousin dia yang badan dia dah dimasuki dengan moyang dia tu macam ni, apa hampa panggil aku sini? Lepas tu mak dia kata, kita orang nak minta bantuan, kita orang dah kena kacau, dah kena ganggu. Lepas tu mak dia kata, boleh tak kita orang nak tahu siapa yang buat kita orang sebenarnya? Lepas tu si moyang ni, orang belah sana. Lepas tu kata, lepas tu diorang dah tahu lah maksud dia, belah pakcik tiri dia ni, anak-anak beradik dia, adik-beradik dia yang buat halau sampai sanggup hantar sihir. Lepas tu si mak dia ni macam, pasal apa diorang buat yang kami macam ni? Lepas tu si moyang jawab, depa tak puas hati. Harta. Dia orang dah cerita kedua macam, sampai macam ni orang kita sanggup buat. Lepas tu kau bayangkan moyang ni sambung lagi, babe. Macam ni. Tu pandang tingkap. Tu pasal apa tinggi-tinggi tu, tengok tu.
Lepas tu si yang tukang cerita ni, dia tengah duduk jauh tau. Lepas tu dia lari kat ayah dia. Sebab si moyang ni tegur ada benda tinggi kat luar. Lepas tu dia duduk belakang ayah dia. Padang kat tingkap tak ada apa. Tapi si cousin dah tegur ada benda. Lepas tu tak ada apa Dia saja dah nak tengok apa. Dia saja je. Lepas tu benda tu kata yang hantu galah kat luar tu, dia saja nak tengok tau. Kau bayangkan, dia kata dia nak tengok diorang buat apa. Mana tak pisang Mamat ni. Lepas tu benda ni macam ni tau. Ni, hampa dia ambil air, dia ambil garam tau. Ni, dia kacau. Hampa ambil air ni, hampa bagi-bagi. Satu hampa tabur luar rumah, satu hampa pergi minum. Faham? Tu mak dia, okey. Faham. Dah. Kalau tak ada apa aku nak pergi. Jangan kacau aku. Lepas tu, selepas 5 minit, cousin ni bangun tersedah dan jadi diri dia balik tau. Lepas je proses tu, si budak ni terus nak menyambung naik kan. Si tukang cerita ni nak menyambung naik. Dia menaik lah. Tiba-tiba wifi yang tadi tiba-tiba disconnect tu ada balik. Lepas tu apa lagi? Okay, tak apa, kita siapkan terus. So dia siapkan terus wasiat formal tu. Dan dia kata alhamdulillah selepas tu tak ada gangguan dah. Cuma yang menakutkan lah, yang seram tu, yang benda-benda tu dah seram dah. Tapi yang seramnya adalah hasad dengki orang kita lah, sampai sanggup buat macam ni demi harta. Tak faham lah, tak faham. So macam tu lah kisah seram rumah pusaka yang semua bagi aku panjang-panjang. Susah juga nak ingat. Aku harap korang sabar, sebab video kali ni aku rasa panjang sikit kot. Dan insyaAllah kalau korang nak lagi, korang pastikan request kat bawah cerita apa pula lepas ni kita orang nak bawa. Dan mungkin ada cerita yang korang nak ada sambungan dia, part 1 ke part 2 ke, macam kisah seram rumah pusaka ni, korang nak part 2, okay, insyaAllah kita boleh settle. Dan mana tahulah ada pula kisah-kisah pasal rumah kampung aku kan. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment dan share, tekan button subscribe and button bell notification, supaya kita orang lebih semangat untuk hasilkan video-video terbaru untuk korang walaupun diganggu. Aku tak tahulah nanti aku nak balik U macam mana. Okay, Fikri pun dah start intern, tapi dia intern daripada rumah. Aku tak tahu nanti aku nak balik U macam mana. Aku nak record seorang-seorang, nak hadap seorang-seorang benda ni. Tengah berdua pun benda tu macam berani kan. Tak apalah, aku harap korang terus support. Dan insyaAllah maybe lah one day Fizik Screen boleh bagi lebih pada korang. InsyaAllah, itu je daripada aku. Sekian, Assalamualaikum, selamat malam, annyeong.